Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Pertua, terima kasih kerana mengizinkan saya untuk turut serta membahaskan Undang-Undang Perbekalan 2016 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan pada 23 Oktober lalu. Saya ingin memulakan dengan sepotong ayat yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, kerana peringatan itu sangat berguna pada orang yang mukmin. Tuan Yang Pertua, saya melihat bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru ini mempunyai kerangka yang sama seperti di tahun-tahun yang lalu. Tidak ada apa-apa perubahan yang besar, cuma berbeza dari sudut angka dan juga dari sudut beberapa istilah, itu sahaja. Dan tidak ada penekanan terhadap tata cara bagaimana pelaksanaan itu untuk dikemaskinikan. Salah satu contoh yang kita kata sama, salah satunya ialah bajet yang dibentangkan adalah bajet yang defisit sejak sekian lama, sekian belasan tahun yang terdahulu. Sama ada bajet ini terkesan dengan masalah ekonomi global ataupun tidak, bajet kita, trend bajet kita begitu. Juga kita melihat hutang negara yang sentiasa meningkat, yang kini telah mencecah 54% daripada KDNK ataupun 627 bilion. Dan kalau dicampur pula dengan jaminan ia melebihi daripada 60% daripada KDNK. Inilah yang saya katakan trend bajet negara kita. Trend di mana belanja lebih besar daripada pendapatan dan berhutang sudah menjadi kebiasaan dan penjimatan seolah-olah tidak ada dalam keutamaan kita. Dalam keadaan ekonomi yang suram ini pun, kerajaan masih lagi dengan pelbagai pemberian yang tidak menjana pendapatan dan produktiviti yang lebih tinggi. Datuk Seri Yang Dipertua, di hadapan kita ada pelbagai masalah yang mesti kita akui dan perlu ditangani sebaik mungkin dan dengan segera. Kita berhadapan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang perlahan, dolar Amerika yang mengukuh, harga komoditi utama yang rendah, harga minyak dunia yang menjunam dan sebagainya. Dan di dalam negara pula kita berhadapan dengan masalah kenaikan tol, subsidi petrol, GST, nilai ringgit yang tinggi dan sebagainya. Ditambah terukkan lagi pula Datuk Yang Dipertua dengan masalah persepsi negatif terhadap pentadbiran negara. Krisis keyakinan dan kepercayaan pelabur terhadap kepimpinan negara juga memberi kesan kepada persekitaran ekonomi negara. Banyak juga isu-isu yang melibatkan persoalan integriti tidak ditangani dan diselesaikan dengan baik dan kadar yang segera. Ini menimbulkan kesan berganda kepada negara dan rakyat. Isu seperti 1MDB yang selalu disebutkan oleh sama ada di pihak pembangkang maupun pihak kerajaan, derma 2.6 bilion juga disebut oleh sebelah sana dan sebelah sini, sepatutnya diperjelaskan dengan segera supaya persepsi buruk kepada negara dan pemimpin dihindari. Namun tidak demikian. Semakin diterang, semakin diperjelas, semakin keliru dan menampakkan yang seolah-olah perkara ini dilindungi. Tuan Yang Dipertua, kesan daripada persoalan yang dibangkitkan itu, kita dapat lihat bersama dengan sendirinya bahawa nilai ringgit kita menjunam. Turun nilai ringgit kita semacam tidak ikut anak tangga, menjunam, menggelonsor, tidak seperti mana penurunan mata wang negara asing. Inflasi meningkat, kos sara hidup dengan itu meningkat, hutang isi rumah yang sudah tinggi juga akan terus meningkat, kenaikan gaji tidak seimbang dengan kenaikan inflasi. Sudah pasti ini memberi kesan berganda kepada golongan miskin. Pemilikan harta, pemilikan rumah dengan harga yang semakin tinggi sudah tentu memberi masalah kepada golongan-golongan miskin. Kita juga ada masalah lain yang perlu diatasi, Tuan Yang Dipertua. Masalah jurang pendapatan yang makin melebar antara miskin kaya, jurang pendapatan yang juga makin meluas antara kaum. Yang kita perhatikan, saya dimaklumkan bahawa kaum Cina mendepani kaum Melayu lebih 38%, hampir 38%, manakala kaum India mendahului 16%. Apakah ini tidak ada penyelesaian? Pastinya ada. Namun demikian, Tuan Yang Dipertua, ianya memerlukan keberanian, memerlukan kesungguhan dan keupayaan yang tinggi.
Pemberian yang bersifat one-off dan pelaksanaan yang tidak cekap seperti BRIM bukan penyelesaian yang baik. Ia merupakan ataupun ia sekadar gula-gula untuk menidurkan anak kecil sahaja. GST yang dibanggakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dapat menyelamatkan defisit fiskal juga pada pandangan saya menyelesaikan satu perkara tetapi menjana masalah yang lain pula. Dan kalau trend ini diamalkan, yakni bila kita tidak cukup belanja, maka kita cari kaedah untuk mendapatkan dalam poket rakyat, maka saya rasa kesan-kesan negatif seperti inflasi, kos sara hidup, jurang pendapatan, hutang isi rumah, pemilikan harta dan kemiskinan semakin sukar untuk diatasi. Perkara asas atau basic pada pembentangan bajet ini baru ini seolah-olah tidak disentuh oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ialah persoalan penjimatan dan mekanisme urus tadbir yang efisien dan berintegriti. Ini seolah-olah tidak disentuh dan tidak diberi penekanan. Tuan Dipertua, saya kira sekiranya perbelanjaan negara dapat dijimatkan sekitar 10% ataupun 5% ataupun 5% sahaja, banyak perkara boleh diselesaikan. Jimat bukan bererti memotong bajet, tetapi mengurus dengan baik dengan meminimumkan kebocoran, sama ada kebocoran melalui rasuah, pembaziran dan sebagainya. Walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan bajet menyebut untuk memerangi rasuah melalui pendekatan-pendekatan tertentu, namun kita memperhatikan bahawa IPR, Indeks Persepsi Rasuah kita masih tinggi. SPRM pada pandangan saya mestilah menjadi badan independen agar ia dapat menangani masalah rasuah dengan lebih berkesan. Jadi sama ada kita setuju atau tidak, Indeks Persepsi Rasuah masih tinggi dan target yang signifikan pada 2020 mungkin tidak tercapai sekiranya tiada keberanian dan kesungguhan ke arah itu. Dan buat masa ini pun kita tidak dapat lihat wujudnya mekanisme yang benar-benar berkesan untuk melakukan perubahan yang sedemikian. Kelihatan seolah-olah tiada kemahuan dan keberanian untuk menggunakan kaedah tender terbuka misalnya untuk projek-projek besar yang mampu menyelamatkan keuangan negara. Kuasa yang terlalu besar dalam meluluskan sesuatu projek, dan juga kita tengok kajian-kajian benefit analysis juga tidak dibuat dengan halus, juga akan boleh menyebabkan pembaziran. Akta Keuangan 97 seperti mana yang telah ditekankan oleh Gua Musang suatu masa, yang memberi kuasa terlalu besar kepada Perdana Menteri untuk itu, juga patutnya diperbaiki atau dibuat suatu perubahan bagaimana untuk menjaga pengurusan keuangan negara dan sebagainya. Sekarang ini kita tidak bercakap soal juta, tetapi kita bercakap soal projek yang nilaian trilion, bilion dan sebagainya. Sedikit penjimatan adalah kesan yang banyak untuk keuangan negara. Kerana itu saya berharap agar kerajaan meneliti perkara asas ini bagi menyelamatkan negara dan rakyat. Kita ingin melihat satu mekanisme yang berkesan dapat dibentangkan agar urus tadbir negara menjadi lebih baik. Saya ingin beralih sedikit Tuan Ketua kepada pembentangan bajet baru ini, bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyentuh perkara memperkasakan Bumiputera. Kita lihat Bumiputera sekarang ini tertinggal dalam semua perkara, di belakang dalam semua perkara, sama ada dari segi pendapatan, pemilikan harta dan sebagainya. Senaraikan apa saja, kita boleh lihat bahawa pencapaian Bumiputera ada ke belakang. Walaupun Perdana Menteri kita Bumiputera dan ramai menteri-menteri kabinet kita adalah Bumiputera. Jurang pendapatan yang melebar, pemilikan harta yang tidak saksama ini boleh mendatangkan suasana yang tidak baik. Lagipun adalah munasabah sekiranya kita membantu kaum yang lemah agar mereka dapat bersaing atau hidup dalam keadaan selesa. Banyak yang telah dicadangkan dalam pembentangan bajet ini untuk meningkatkan keupayaan Bumiputera, seperti tekun, amanah ikhtiar, satu azam dan lain-lainnya. Dan ini bukan perkara baru, namun selalunya gagal di peringkat pelaksanaan. Sama ada pemilihan, kegagalan memilih mereka yang benar-benar memerlukan, ataupun di sana ada penyelewengan seperti mana yang telah berlaku pada sesi-sesi yang terlalu, di mana kadang-kadang menggunakan beberapa nama lain untuk dan mendapat bantuan kepada orang yang lain untuk menggunakan perkara tersebut. Jadi kalau sasaran ini, kalau dalam pelaksanaan ini gagal,
buatlah skeletal, buatlah perancangan macam mana pun, angka-angka di tingkat bagaimanapun soal untuk memperkasakan Bumiputera ini tetap akan gagal kerana pengurusan yang tidak telus. Justru itu mekanisme serta ketelusan sangat-sangat dituntut demi merasakan kejayaan. Rakyat adalah rakyat. Bumiputera adalah Bumiputera. Tak tahulah kalau Bumiputera yang dibahagikan kepada UMNO Putra, maka susahlah sikit kita nak selesai masalah ni. Pada pandangan saya, satu perkara yang perlu diambil berat ialah masalah human capital ataupun modal insan. Perkara yang penting yang perlu diberi keutamaan untuk bersaing di medan yang terbuka. Bilangan tenaga pakar atau profesional Bumiputera mestilah ditambah bilangan dalam jumlah tertentu dan masa yang segera. Saya bersetuju dengan pengurusi MARA yang mencadangkan agar MARA menghantar pelajar tajaannya dalam kursus kedoktoran di universiti-universiti standard yang kosnya lebih murah, dan ini boleh ataupun ini dapat meramaikan lagi bilangan pelajar profesional. Dan saya kira Jabatan Perkhidmatan Awam dan lain juga bolehlah menghantar pelajar-pelajar kita di bidang-bidang profesional yang lain demi untuk meningkatkan profesionalisme di kalangan Bumiputera. Buat masa ini, Tuan Dipertua, kalau kita perhatikan bahawa graduan Bumiputera dengan kelulusan mereka tidak mampu mendapat kerja kerana kursus mereka ambil tidak berapa kena dengan pasaran kerja. Apatah lagi untuk mencipta pekerjaan. Jadi kerajaan mesti melihat perkara ini dengan serius. Kerajaan mestilah melihat perkara ini dengan serius. Kursus-kursus profesional, teknikal, kemahiran, keusahawan mesti mengambil tempat kursus-kursus yang tidak berdaya maju, dan perkara ini perlu disegerakan. Kadang-kadang kita rasa kesian kepada ibu bapa miskin. Mereka sangat gembira bila anak masuk universiti, namun hampa setelah menjadi graduan. Tiada kerja dan terpaksa kerja apa sahaja, sama seperti mereka yang tidak masuk universiti. 4 tahun belajar, pinjaman dan pelbagai kesusahan, akhirnya selepas graduasi mereka tidak mampu untuk bersaing. Ini sebagai saya, kerajaan perlu meneliti dan mengambil kira dengan segera. Satu perkara lagi yang disentuh juga dalam pembentangan bajet ialah merancak pelaburan domestik. Merancakkan pelaburan domestik demi memperteguhkan ekonomi negara. Tuan Dipertua, saya bersetuju dengan pendekatan ini dan saya berharap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melihat juga negeri Kelantan. Penjanaan ekonomi Kelantan yang mempunyai potensi yang sangat tinggi akan juga dapat merancakkan dan mempertahankan ekonomi negara. Kita semua sedar dan kita tahu bahawa untuk pertumbuhan ekonomi yang baik, persiapan infrastruktur yang baik adalah suatu keperluan dan kemestian. Justru itu, kalaulah 10-20 tahun dulu, infrastruktur seperti Lebuh Raya Tengah ataupun Central Spine Road, Lebuh Raya Pantai Timur, LPT3 serta penaik tarafan Lapangan Terbang Sultan Ismail Putra dibuat, saya yakin pertumbuhan ekonomi, pembangunan serta pendapatan kerajaan negeri lebih baik, dan mungkin sekarang ini kebergantungan pendapatan mereka pada hasil sumber asli dapat dikurangkan. Bayangkan, kalau kita dapat memendekkan perjalanan yang memakan masa 7-8 jam daripada KL ke Kelantan, dapat dijimat sehingga 4 jam setengah atau 5 jam. Bagaimana perkembangan ekonomi yang kita boleh sasarkan. Begitu juga dengan LP3. Justru itu saya ingin bertanya, bilakah agaknya Central Spinal Road ini akan diselesaikan, atau bilakah satu lagi LPT3 ini akan dimulakan yang menyambungkan daripada Gemuruh kepada Tumpat Kelantan. Saya harap perkara ini dapat disegerakan demi untuk meningkatkan ekonomi negeri. Saya kira ianya belum terlambat, maka saya sangat berharap Yang Amat Berhormat melihat perkara ini dan membantu prasarana negeri Kelantan demi memperteguhkan ekonomi negeri dan negara. Selain daripada prasarana yang baik, antara perkara yang boleh diberi perhatian untuk meningkatkan ekonomi negeri Kelantan ialah dari segi sektor pelancongan. Umum mengetahui bahawa Kelantan banyak tempat yang bersejarah, pusat peranginan, sama ada pantainya yang cantik atau air terjun yang menarik, makanan yang enak, serta sistem pengajian pondok yang masih dipertahan dan juga terkenal dengan masyarakatnya, itu boleh dijadikan sumber pelancongan.
Kawasan yang nyatakan itu memerlukan bantuan daripada prasarana, memerlukan prasarana yang baik. Justru itu saya mengharapkan bahawa perkara ini dilihat oleh pihak kerajaan persekutuan. Datuk Seri Yang Pertua, hampir 2 tahun lalu dari segi pelancongan ini, saya pernah mengutarakan dalam parlimen ini antara pantai-pantai yang boleh diperkenalkan dan disambut baik oleh Menteri Pelancongan pada masa itu, iaitu seperti Pantai Mekmas, Pantai Kundur, Pantai Cahaya Bulan, Pantai Kemayan, untuk dibuka, untuk dipertingkatkan prasarananya. Adakah ianya diambil tindakan atau ia hanya berada hanya tercatat di Hansard Dewan Rakyat sahaja? Sedikit saya nak beralih kepada bahagian kesihatan. Tuan Dipertua, saya nak bertanya mengenai penempatan pegawai perubatan di hospital daerah di Kelantan. Saya nak tanya, apakah nisbah pegawai perubatan dengan jumlah katil? Saya bertanya demikian kerana saya difahamkan hospital di Dungun yang mempunyai 100 katil dan hospital Besut yang mempunyai 140 katil mempunyai 30 dan 28 pegawai perubatan di hospital masing-masing. Manakala di hospital daerah di Kelantan pula, purata pegawai di hospital daerah pula hanya 10 orang. Sebagai contoh, hospital daerah Tumpat, jumlah katil 112 katil, jumlah pegawai perubatan hanya 12 orang. Pasir Mas, 120 katil, bilangan pegawai perubatan hanyalah 9 orang. Pasir Putih, 75 katil, 11. Dan Macang, 90 katil, 10. Jadi saya ingin minta penjelasan daripada Kementerian Kesihatan kenapa benda ni jadi macam ni. Dekat saja negeri yang berjiran, tetapi dengan jumlah katil dan bilangan doktornya begitu jauh sekali berbeza. Yang seterusnya saya ingin juga bertanya tentang penjelasan status Hospital Gua Musang yang sekian lama dikhabarkan akan menjadi hospital berpakar, namun masih lagi kekal dengan 34 katil dan 9 pegawai perubatan. Itu juga saya ingin minta penjelasan. Sedikit mengenai rokok tiruan ataupun vape. Keputusan Kabinet meneruskan penggunaan rokok tiruan dan perniagaan ini dengan alasan kehendak remaja dan elemen perniagaan dengan membelakangkan pandangan perubatan dan nasihat ataupun fatwa amat saya kesalkan, dan pada saya Kabinet agak gopoh dalam membuat keputusan. Tuan Dipertua, rokok vape mempunyai yang dikatakan ada vape solution dengan izin. 3 mil sahaja, 3 mil kandungan solution ini mengandungi 14.4 mg formaldehyde bersamaan dengan 20 batang rokok sehari. Kalau 5 mil dalam itu dihabiskan sehari, sebanyak 24 mg formaldehyde yang bahaya ini, yang boleh menyebabkan kanser ini menyerap. Ia equal ataupun sama dengan 33 batang rokok sehari. Ada kajian yang menunjukkan bahawa 20 batang rokok boleh menyebabkan kanser dengan nisbah 900 orang per million. Tetapi 14.4 mg formaldehyde dari vape boleh menyebabkan 4,200 orang per million. Artinya 5 kali ganda menghisap vape lebih tinggi kejadian kanser berbanding dengan rokok. Jadi saya rasa perkara ini sepatutnya tidak dipermainkan, seharusnya diteliti dengan lebih serius sebelum membuat apa-apa keputusan. Saya rasa itu saja ucapan saya. Terima kasih. Yang Mohd Kota Semarahan.